Assalamualaikum dan selamat datang guys. Welcome back to my YouTube channel. So, dah lama dah kan aku tak update kan pasal YouTube channel aku. So, hari ni aku nak cerita pasal macam mana kita nak buat nota kejuruteraan mekanikal. Okay, sebab ramailah yang sebenarnya dalam kos kejuruteraan tapi masih lagi tak tahu macam mana cara efektif nak buat nota kejuruteraan. Okey, sebab kejuruteraan ni adalah satu bidang yang lain daripada bidang-bidang lain. Okey, sebab apa? Macam bidang lain dia perlukan fakta. Okay, bila perlukan fakta, perlulah kita mengingat, kita kena memorize. Tapi kalau kejuruteraan ni, dia punya konsep adalah sangat berbeza sebab dia adalah more kepada konsep understanding. Nampak beza dua tu. So dalam video kali ni aku akan tunjuk cara nak buat nota kejuruteraan yang sangat efektif yang aku pernah buat. Okey, pertama sekali kita kena tanya diri kita lah. Okey, untuk catat nota ni biasanya orang buat apa? Pakai buku ke, pakai kertas ke, conteng sana sini ke, ataupun pakai software. Okey, macam aku sendiri, aku pakai software OneNote. Okey, korang boleh nampak sini, ni adalah software OneNote yang diguna pakai untuk menulis nota. So macam aku ada iPad. So aku guna iPad tu dan aku tulis nota melalui software OneNote ni. Dan kenapa aku pilih OneNote ni? Sebab OneNote ni adalah software yang dia lebih senang nak mengurus file-file tu. Okay, kalau korang tengok di sini kan, aku ada satu file nota. So kat sini boleh tengok Diploma Mechanical Engineering. So aku bahagi ikut SEM 6, SEM 7, SEM 8 dan sekian-sekian. So dalam setiap SEM tu ada subjek tersendiri macam Mechanic on Machine, Fluid Mechanic, Entrepreneurship, Instrument. So dia punya orang kata organisasi nota tu sangat mudah. Maksudnya kita boleh buat tu dan kita nampak benda tu macam sangat terurus. Tak payah nak fikir-fikir. Dan lagi satu aku suka pakai OneNote ni sebab satu sebab dia terurus, kedua sebab dia macam lebih orang kata efisien lah. Kita tak perlu pakai kertas. Zaman dulu kita pakai kertas hilang. So yang OneNote ni tak payah, tak ada hilang data tu. Lagi satu, dia boleh sync dengan kita punya iPhone ataupun Android. Sebab kalau kita install kat iPad dan kita juga install dekat komputer dan kita juga install dekat phone kita, kita boleh sync data tu. Maksud dia kita nak tengok nota bila-bila masa pun boleh. Sebab tu aku suka OneNote app tu. Okey, seterusnya kita akan cerita pasal macam mana kita nak susun file. Okey, kalau OneNote app kita tak guna OneNote app, kita boleh guna kita punya laptop lah sebagai orang kata file management. Okay, as you guys boleh tengok kat sini, aku manage file ni macam ni. So basically aku buat folder baru Mechanical Engineering. Lepas tu aku bahagi ikut SEM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dalam SEM tu ada subjek tersendiri. Okay, contohnya dalam SEM 6 ada Fluid Mechanic, ada Entrepreneurship, ada Mechanic on Machine. Dan setiap subjek tu dia akan ada folder notes, past year, slides dan tutorial. Ini adalah 4 benda core lah. Okay, supaya nota tu tersusun lebih rapi. Takkanlah kita nak campak je kan dokumen tu dalam file tu, lepas tu and then end up kita tak dapat cari benda yang kita nak. So notes ni benda-benda macam buku lah, buku PDF ke apa ke. Past year, exam past year. Slides ni biasanya lecturer yang bagilah. So apa-apa yang lecturer bagi slide tu simpan je. Dan tutorial ni sangat penting. Nanti aku akan cakap pada end of the video pasal kenapa pentingnya tutorial ni dan kenapa kena simpan tutorial ni. Okay, kita nak cakap pasal macam mana kita nak buat nota engineer ni. Kat mana kita nak start? Okay, first of all, kita boleh tengok kat sini. Aku ada buat satu nota which is how to find HL major. So HL major ni adalah satu orang kata formula lah. Okay, kan macam aku tak suka jenis macam hafal or things like that. So aku lebih kepada understanding. So macam ni aku tulis how to find HL major. Aku listkan semua formula yang berkaitan dengan HL major. Dan bila masa kita nak guna HL major ni, formula ni bila, dan macam mana nak cari satu persatu formula tu.
Okay, macam kita tengok kat sini, daripada formula 1 tu boleh derive lebih banyak formula. Maksud dia daripada pokok besar, tunjang pokok besar menjadi kecil. So macam daripada HL measure kita boleh dapatkan Reynolds number, kita boleh cari velocity, kita boleh cari Darcy friction. So sebab tu aku nasihatkan korang listkan formula tu, formula yang pokok akar tu, dan jadi ada sub formula tu, dan setiap sub formula tu korang explain lah apa kegunaannya, dan daripada situlah lebih senang memahami. Dan bila korang buat derivation tu nanti lagi memudahkan. So bila kita dah buat list dan formula tu, selalunya aku akan letak satu soalan lah. Contoh soalan macam ni. Okay, aku akan letak satu soalan, lepas tu aku akan cuba buat soalan tu, ataupun tengok pada soalan tutorial lah yang pernah buat lepas. Okay, so bila buat soalan ni, aku selalu suka tulis jawapan dia siap-siap. Tapi bukan sekadar meniru je jawapannya. Bukan. Aku buat jawapan tu sekaligus aku akan tulis kat situ step. What's the first step? What's the second step? What's the third step? What's the fourth step? And the fifth step. Okay, korang boleh tengok kat sini. Aku tulis nombor 1 tu what case. So macam ada certain subject dalam mechanical engineering ni, dia nak tahu apa case dia, apa situasi dia kan. Kita kena tahu. Lepas tu nak tahu rotate mana, kiri ke kanan ke kan. Dia tak boleh simply pakai formula main masuk pump macam tu ni. Tak, dia kena tahu kondisi dia, situasi dia, baru kita boleh pakai formula tu. Dalam kejuruteraan ni, dia punya formula sangat relatable tau. Kalau yang ni tak dapat cari, yang lain-lain tak dapat cari. So step by step ni sangat important supaya korang nampak dia punya flow cerita. Kena buat macam ni dulu, kena buat macam ni dulu, kena buat macam ni dulu, barulah dapat di final answer. Selagi tak selesaikan formula yang sub ni, tak boleh selesaikan yang the big one, the pokok one. So itulah kepentingan kita buat formula tu. Dan kedua, kita letakkan step by step macam mana nak selesaikan benda tu. Okay, but last but not least, aku nak cerita kepentingan tutorial lah. Okay, macam aku cakap tadi, tutorial sangat penting untuk fund management. Tutorial tu penting apa? Okay, tutorial ni biasanya lecturer bagi dalam bentuk assignment lah. Okay, dia akan bagi satu soalan macam ni, korang boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5, dia macam question bank lah. So korang kena buat lah jawapannya dan submit kepada lecturer. So kebaikannya adalah dia dapat menjadi satu reference. Bila korang tak tahu macam pasal subjek tu, you always have a reference. So you tak payah nak macam gelabah sangat sebab you ada reference. So apa-apa you boleh tengok, you boleh compare lah. Macam soalan baru yang you buat dengan soalan tutorial you buat, apa yang mistake yang you buat, you boleh jadi benda tu sebagai reference. So benda tu dia akan membantu you lah. Okay, kalau you tak ada tutorial ni, dia jadi sangat-sangat susah sebab you tak ada reference. Kalau engineering ni is all about reference. You don't have reference, it's a bit hard for you to strive in engineering. So itulah daripada saya. So kalau korang ada apa-apa komen dan pertanyaan tentang macam mana lagi nak buat nota ni kan, efektif ke, ataupun ada pandangan lain kan, bolehlah komen di YouTube di bawah ni Okay, sekian daripada saya. Terima kasih sangat-sangat. Jumpa anda di video akan datang. Bye bye.